Hai semua, selamat kembali. Pasaran saham Australia dan Jepun berjaya menamatkan aliran kerugiannya yang berturut-turut. Niaga hadapan saham Amerika Syarikat juga meningkat berikutan kenaikan di Wall Street. Optimisme sederhana telah kembali dalam pasaran equity. Apakah punca kepada peningkatan itu? Bagaimanakah ia memberi kesan kepada mata wang? Tonton ulasan video kami dan ketahuinya. Baiklah, mari kita mulakan. Hari ini, pedagang menunggu keluaran laporan inflasi dengan tenang. Data ini agak penting memandangkan Fed membuat keputusan monetary dalam memfokuskan indeks CPI. Menurut alat FedWatch, 79% spekulator percaya bahawa pihak pengawal selia akan menaikkan kadar tunai secara kurang agresif pada mesyuarat yang akan datang. Walau bagaimanapun, pelabur juga tertanya-tanya, adakah ia mencukupi untuk menyediakan pendaratan lembut? Atas sebab ini, sebarang isyarat kecil boleh mencetuskan pelbagai reaksi seperti gelombang panik atau sebaliknya optimisme untuk berharap dalam pasaran forex dan Wall Street. Semalam, tuntutan pengangguran awal AS yang sedikit meningkat berjaya meningkatkan sentimen dalam pasaran saham. Ia adalah laporan mingguan yang biasanya tidak menjejaskan sentimen pasaran. Bagaimanapun, peningkatan dalam tuntutan pengangguran ditafsirkan oleh pedagang sebagai isyarat pasaran buruh yang semakin lemah. Ini boleh menjadi sebab kukuh bagi Fed untuk memperlahankan pengetatan monetary. Sementara pedagang memikirkan saiz kenaikan kadar Fed, dolar AS terus menurun. Ia telah jatuh untuk 3 sesi berturut-turut berbanding pesaingnya. Ia telah menolak satu mata merosot kepada 104 daripada 105 mata. Dolar AS telah kehilangan 1% pada bulan ini. Ia telah jatuh lebih daripada 7% selepas mencapai paras tertinggi 20 tahun pada 114.1 pada bulan September. Dalam sesi Asia, ia didagangkan pada 104.7 secara beransur-ansur menurun. Hasil perbendaharaan AS yang sensitif kepada spekulasi mengenai kenaikan kadar utama juga merosot. Jika inflasi meningkat semula, ia akan mencetuskan optimisme kepada mata wang AS dan hasil bond kerajaan. Sehingga itu, indeks dolar AS berkemungkinan akan mengukuh dalam jumlah kecil menurun di antara 104.5 sehingga 104.9. Dalam sesi Asia, dolar AS menurun secara keseluruhan. Oleh itu, yen berjaya berada di atas semula. Pasangan mata wang itu ditutup hampir tidak berubah pada hari Khamis dan mula menurun kepada 136.4 pada permulaan dagangan hari Jumaat. Hari ini, selain daripada laporan inflasi, pelabur juga akan memberi perhatian kepada statistik makro dari China dan Jepun. Di China, inflasi jatuh ke paras terendah 8 bulan. Negara itu mengumumkan perubahan besar terhadap perintah kawalan pandemiknya. Kerajaan itu berikrar untuk merangsang semula pertumbuhan ekonomi. Jepun juga menedahkan data ekonomi positif menunjukkan peningkatan dalam ekonomi pada suku ketiga. Pasangan dolar yen membuat percubaan namun tidak berjaya menetap di bawah paras penting psikologi pada 136 di tengah-tengah statistik makro yang optimis dan dolar AS yang lemah. Pasangan mata wang ini dilihat sangat tidak menentu. Ia bergerak dalam julat luas di antara 135.7 sehingga 136.9 disebabkan oleh penjualan dolar AS. Nampaknya peningkatan selera risiko menjejaskan permintaan untuk aset selamat safe haven termasuk mata wang yen. Mata wang komoditi meningkat hasil daripada sentimen risiko dan berita menggalakkan daripada China. Dolar Aussie cuba melonjak ke paras tertinggi 3 bulan pada 0.6800. Bagaimanapun, pertumbuhannya dihadkan oleh kebimbangan terhadap kemelesetan global dan ketidakpastian tentang keputusan kadar Fed. Oleh itu, KDNK Aussie bagi suku ketiga ternyata lebih buruk daripada jangkaan. Kelemahan data menjejaskan kecenderungan kenaikan harga Aussie. Walaupun dolar AS turun, pasangan AUD-USD bergerak dalam koridor harga menurun di antara 0.6753 sehingga 0.6802.
Mata wang Kiwi turut mengambil kesempatan daripada keadaan itu. Ia berkembang melebihi 0.6400. Walau bagaimanapun, ia gagal membuat penyatuan pada tahap tinggi tersebut dan terpaksa berundur ke tahap sebelumnya. Semasa sesi Asia, pasangan mata wang NZD USD kebanyakannya menurun berlega-lega berhampiran tahap sokongan 0.6368 dan tahap rintangan 0.6413. Sekian sahaja buat masa ini. Pastikan anda mengikuti laporan CPI serta jangkaan inflasi yang akan menjadi tumpuan hari ini. Langgan saluran kami dan dapatkan pengembangan ekonomi dan berita pasaran terkini. Terima kasih dan jumpa lagi.